kepentingan mempunyai kad pengenalan ini dan juga fungsinya. Banyak sebenarnya kepentingannya, dan kalau kita lihat, ianya boleh diakses secara mudah dan juga selamat bagi pelbagai tujuan transaksi elektronik. Ya, sebab sekarang pun dari tahun ke tahun memang ada penambahbaikan dari segi kualitinya, kemudian dari segi fungsi. Tetapi kalau anda jenis yang cuai, bukan hanya melibatkan anda sekadar hilang, tetapi ada implikasi. Bayangkan kalau tadi disebutkan skamer yang jumpa, macam-macam transaksi yang boleh mereka lakukan, pelbagai pendaftaran yang dapat dibuat menggunakan kad pengenalan anda depan belakang yang sah itu. Baik, kita nak bersama berbincang macam mana kepentingan kad pengenalan ini untuk dijaga rapi bersama dengan Peguam Sivil Muhammad Akram Datuk Dr. Abdul Aziz di MHI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Tuan, kalau kita lihat ini sememangnya pemahaman daripada setiap rakyat Malaysia yang mempunyai kad pengenalan. Mereka tahu tentang kepentingan dan bagaimana pentingnya untuk menjaga kad pengenalan ini. Tetapi tidak boleh lari daripada sesebilangan rakyat Malaysia yang selalu menghadapi masalah kehilangan. Kita nak kongsikan kepentingan kad pengenalan ini sebenarnya. Okey. Macam kita tahu, dia sebenarnya dari nama tu kita dah boleh nampak dia punya kepentingan dia. Dia adalah satu kad pengenalan yang memberikan butiran tentang identifikasi pemunya kad tu. Jadi dekat Malaysia ni kita ada beberapa jenis kad pengenalan. Yang biasa kita tengok, kalau yang rakyat Malaysia macam kita, warga negara, kita ada kad pengenalan kala biru. Kemudian kita ada kad pengenalan untuk penduduk tetap yang berwarna merah. Ada juga yang berwarna hijau untuk penduduk yang lahir di sini tapi dia belum ada status sebagai warga negara. Jadi tujuan kad pengenalan ni dikeluarkan oleh pihak kerajaan adalah untuk mengidentifikasi atau mengenal pastilah setiap pemunya tu, sama ada warga negara ke. Dan kemudian dekat dalam kad tu juga terdapat pelbagai jenis butiran-butiran peribadi. Kita tahu tarikh lahir bila, tempat lahir dan juga maklumat-maklumat lain seperti jantina dan sebagainya. Jadi di situ dari segi kepentingannya, kita tengok dari segi pentadbiran mudah untuk pihak kerajaan mengenal pastilah untuk buat bancian ke apa kita tahu. Dan pada masa yang sama juga untuk rakyat mudah untuk mereka memberikan makluman kepada orang lain. Just tunjuk dia punya kad pengenalan, dalam tu dah ada macam-macam. Sebab sekarang ni bila ada keperluan untuk urusan pendaftaran apa semua, kad pengenalan akan diserahkan ya. Kalau dulu kita tengok ada penambahbaikan sebelum ni, kalau macam masuk ke premis tertentu mereka minta IC tapi dah diganti dengan lesen. Tapi IC ni masih lagi diminta untuk pelbagai tujuan pengesahan kan. Jadi orang menyerahkan salinan tu. Macam mana untuk menjaga keselamatan disebabkan diberi sesuka hati. Kadang orang tu main beri je tanpa ada itulah apa yang perlu kita tahu sebelum kita menyerahkan salinan kad pengenalan kepada pihak yang lainnya. Okey, dia sebenarnya ramai yang kurang tahu. Di Malaysia ni kita ada undang-undang yang spesifik berkenaan dengan kad pengenalan. Satu yang paling utama adalah kita ada Akta Pendaftaran Negara 1959 dan di bawah tu dia ada lagi lah peraturan pendaftaran negara 1990. Jadi di situ sebenarnya dikategorikan bila kita boleh berikan kad pengenalan kepada orang dan sebenarnya siapa yang kita boleh berikan. Dia bukan semua orang. Yang satu, saya pun sendiri kadang-kadang selalu jugalah berdepan situasi ini. Kita nak pergi ke dalam kawasan gated ke, komuniti yang ada pengawal. Betul. Mereka minta salinan, bukan salinan, mereka minta kad pengenalan tersebut. Jadi sebenarnya di bawah akta sedia ada dan peraturan pendaftaran negara ni, orang-orang sebegini tak layak untuk kita berikan. Senang cerita, mereka tak layak pun untuk meminta ataupun demand kad pengenalan tersebut. Sebaliknya, ada kategori-kategori orang yang memang mempunyai kuasa. Contohnya yang paling jelas, pegawai polis lah. Pegawai polis memang dia ada di bawah aktanya sendiri. Itu pun bukannya kita boleh bagi sembrono saja. Apabila contohnya kita dekat roadblock, ada polis yang tahan kita. Sebelum kita berikan kad pengenalan tu, kita ada hak untuk minta dia punya kad kuasa dulu. Sebabnya, bukan semua pegawai polis mempunyai kuasa untuk minta. Dia kalau nak mudah dia, kita kena tengoklah inspektor kat atas ke, dia punya kad kuasa kala biru ke, kala kuning, itu yang memang kita perlu taatilah. Tapi kalau yang lain-lain tak perlu. Selain daripada itu, kalau pihak tentera mohon, pihak immigration, pegawai-pegawai sebegini kita perlu bagi. Selain daripada itu tak perlu. Bila sentuh tentang tak perlu ini, apa yang contoh Tuan beri sebentar tadi kan, kita nak masuk ke kawasan yang berpagar dan sebagainya, mempunyai pengawal keselamatan. Apa yang perlu kita serahkan? Dia kalau ikutkan dari segi protokol, apabila ada gated community lah kita cerita tentang berjumpa dengan orang tu, masuk kawasan yang aksesnya terhad. Apa yang mereka mahukan adalah rekod siapa yang masuk,
untuk mereka tahu jika berlaku apa-apa masalah, dia boleh trace balik lah dari segi rekod tersebut. Jadi kalau nak diberikan juga, satu alternatif boleh berikan salinan lesen. Itu satu. Ataupun kalau nak juga diminta juga kad IC dan mungkin ada keperluan untuk masuk. Kalau kita tak bagi, mereka kata tak nak berikan akses. Okay. Jadi tiada pilihan lah. Budi bicara kita boleh berikan, tapi pastikan satu dia dipulangkan balik. Dan semasa butiran kad pengenalan ditulis tu, kita ada di situ. Jangan biarkan dia bawa masuk dekat dalam tempat yang kita tak nampak apa yang dia buat. Kita takut dia snap gambar ataupun dia photo state. Dan benda-benda ni boleh digunakan untuk pelbagai perkara tujuan yang kita tak tahu. Ya, itu dia. Okay, kita ada contoh kad pengenalan depan ni. Kadang-kadang kita tengok selection tapi betul ke tidak? Kadang-kadang tak membantu, tak praktikal. Contohnya kalau kita nak buat urusan pinjaman dan sebagainya kan, kita kena bagi salinan kad pengenalan. Benar. Tapi kita tak tahu, kadang-kadang memang kita serah bulat-bulat macam ni. Bagaimana cara untuk kita pastikan orang tak boleh guna untuk tujuan yang lain, Tuan? Oh, okey. Alright. Okey. Ini contoh yang kita sebenarnya dah photo state. Okey. Dia cara yang paling tak betul lah kalau ikutkan adalah memang kita bagi seketul macam tu lah. Bahaya. Bahaya. Kalau kita bagi yang memang butiran semua ada dekat sini, maksudnya tiada palangan, tiada apa, jadi dikhawatiri mungkin dia akan digunakan untuk benda-benda lain yang kita tak tahu kan. Okay. Jadi cara yang paling mudah sebenarnya kalau dan memang dah dipraktikkan lah oleh ramai orang adalah kita boleh palangkan. Contohnya palang tu kita boleh letak di sini. Dan kita tuliskan kegunaan dia untuk kegunaan contohnya CIMB, itu contoh untuk bank lah, kegunaan bank, untuk kegunaan bank. Jadi dekat situ kita tahu kad ni kalau apa-apa jadi pun sebenarnya untuk tujuan pembiayaan yang kita minta. Dan apabila berpalang macam ni, sukar sikitlah untuk mereka gunakan bagi benda-benda yang lain. Okey, itu ya. Kadang-kadang orang bukan pangkah pada muka, bukan tapi pangkah pada alamat. Kalau kita tulis kat tengah-tengah ni, Tuan, kita tulis contoh. Contoh pun boleh juga, tak ada masalah. Dia sebenarnya dari segi betul dan salah tu, buat kata orang Inggeris lah, no hard and fast rule lah. Cuma yang apa kita mahukan adalah apabila palangan tersebut dibuat, dia tutup ruang-ruang supaya mereka tak boleh produce balik benda tu secara bulat-bulat. Jadi kalau kita nak letak macam tadi kata contoh, pun tak ada masalah. Okey, ini satu lagi contoh yang boleh kita amalkan ataupun praktikkan ya. Sama ada kita letak di tengah-tengah tulis contoh ataupun kita tulis kegunaan untuk apa. Betul. Baik. Okey, kadang-kadang kita tengok kes kan macam orang tu dah lama meninggal kan. Tiba-tiba masih banyak transaksi yang berlaku kan. Tengok ini memang dah tak wujud dah. Ataupun dia memang pernah hilang tetapi tiba-tiba dapat tahu dia berkahwin lain. Pernah macam-macam kes lah disebabkan hilang, akhirnya macam-macam yang muncul menggunakan nama dia. Dalam kes sebegitu macam mana kita harus bertindak? Okey, alright. Macam tadi saya kata sebenarnya di Malaysia kita memang ada akta yang spesifik apa orang kata mengawal selia berkenaan kad pengenalan ni untuk orang-orang yang meninggal. Contohnya katalah ada ahli keluarga terdekat yang meninggal, sepatutnya kita perlu serahkan kad pengenalan tu kepada JPN untuk dilupuskanlah, untuk maklumkan. Sebabnya nanti akan dikeluarkan sijil kematian semua, itu pun dia cukup sebagai rekod. Tapi apa yang berlaku, saya rasa ramai yang kurang mengetahui tentang hakikat tersebut. Jadi kad tu disimpan saja dan kematian tidak dilaporkan, maka berlakulah transaksi-transaksi sebegini. Sebenarnya benda tu boleh dielakkan jika kita ikut peruntukan undang-undang sedia ada. Kalau kata kad pengenalan hilang ataupun kad pengenalan dicuri, misalnya bawah peruntukan undang-undang sedia ada, prosedur dia agak jelas. Kita boleh buat kad gantian, replacement card. Dan prosedur yang paling utama adalah kena buat laporan polis lah. Yang itu pun kena orang kata berlaku jujur lah. Kadang-kadang ada yang saya biasa tengok, kad tu sebenarnya diri sendiri yang hilang. Mungkin dia terkhilaf letak dekat mana-mana ke, lepas tu tak tahu. Bila dia dah tak jumpa, dia panik. Sebabnya dia nak buat replacement card tapi dia tak nak bayar. Sebab apabila kita buat permohonan untuk penggantian kad tu, dia ada compound dia. Satu kali tak silap saya macam RM100, dua kali RM200, kali ketiga dan ke atas RM1,000. Dia makin kerap kita hilangkan kad tu, makin tinggilah compoundnya. Jadi ada yang tak mahu kena compound, mereka buat laporan polis palsu, katalah kena curi lah apa semua. Jadi daripada isu kad hilang, dia berlaku pula isu laporan palsu.
Dan yang itu sebenarnya lagi beratlah dia punya hukuman dia. Kalau kita lihat akta berkenaan dengan kad pengenalan ini kan, bagaimana pula bagi mereka yang mungkin menghadapi kecuaian, penyalahgunaan terutamanya, apa mungkin akta yang boleh didakwa akibat daripada penyalahgunaan kad pengenalan ini? Penyalahgunaan kalau dari segi tuntutan sebenarnya dia ada dua cabang. Salah guna kad pengenalan ni kita boleh pergi di bawah konsep undang-undang jenayah. Sebab benda tu masa tu yang berbentuk jenayah, kita boleh katakan misrepresentasi, maksudnya orang tu berolok-olok seolah-olah dialah tuan punya kad pengenalan, sebenarnya dia bukan. Itu satu kesalahan jenayah dan boleh dihukum dari segi hukuman denda dan juga penjara. Bergantunglah kepada apa jenis kesalahan yang disabitkan. Tetapi pada masa yang sama, kalau kita ada kerugian, kita boleh filekan tuntutan sivil. Saya samakan macam inilah. Undang-undang jenayah dia boleh berjalan selari dengan undang-undang sivil. Tapi mereka berdua ni adalah undang-undang yang tidak sama. Sebabnya dia punya remedi berbeza. Okay. Untuk undang-undang jenayah ni dia lebih berbentuk berhukum. Untuk denda pun bukan dibayar kat kita, untuk dibayar kepada kerajaan. Tetapi duit-duit yang kita hilang tu, kita boleh filekan tuntutan sivil dan dapatkan ganti rugilah di mahkamah. Terutamanya banyak zaman-zaman sekarang ni ada kes orang scam. Kita tak tahu tiba-tiba ada pinjaman je bawah nama kita kan. Benda-benda tu boleh lah. Memang nanti disebabkan kecuaian kita bankrupt ataupun muflis ya. Boleh. Itu ada risiko juga dan memang pernah berlaku. Dan mungkin sebelum kita berakhir ni Tuan boleh memberi pesanan dari segi tanggungjawab setiap daripada rakyat berkenaan dengan bagaimana mereka perlu menjaga kad pengenalan keselamatannya. Pada saya yang paling penting adalah kad pengenalan ni perlu dibawa ke mana-mana. Itu satu. Jangan tinggalkan hanya sebab kita nak pergi ke luar 5 minit daripada rumah, kita tinggalkan di rumah. Sebabnya di bawah undang-undang tak boleh ditinggalkan. Dia ada dia punya denda dan juga boleh dimasukkan ke penjara kalau kata tiba-tiba ada roadblock dekat depan tu, kita tak dapat berikan salinan kad pengenalan yang asal tu apabila kena tahan roadblock. Nampak macam benda tu remeh tetapi dia punya impact undang-undang dia sangat tinggi. Kedua, pastikan apabila kita gunakan kad pengenalan tu kita tahu salinan yang kita berikan tu macam tadi telah dipalangkan ataupun sekurang-kurangnya kita tidak berikan secara sembrono lah. Kita tahu kepada siapa kita beri. Ada dia punya trail dia. Dan yang ketiga pada saya adalah anggap kad pengenalan sebagai nyawa kita lah. Sedangkan kita sekarang pergi mana-mana pun boleh bawa telefon bimbit yang lebih besar daripada kad pengenalan. Apalah salahnya simpankan dekat dalam wallet. Lepas tu kita bawa je lah. Jangan hilang. Sebab jika hilang ni, dia punya implikasi dia mungkin awal-awal nampak remeh. Tetapi macam saya kata tadi, kerap berlaku, kena compound lebih mahal. Kalau kerap berlaku, orang takut buat laporan polis, lepas tu lama-lama jadi laporan polis palsu. Benda-benda ni di kelak hari mungkin memberikan impak yang lebih negatif, lebih teruk. Itu dia. Implikasi kepada diri juga mungkin kepada keluarga ya. Sebab nanti ada buat macam-macam hutang disebabkan anda tak tahu, duit tak dapat tetapi menanggung beban kerana kesilapan dan kecuaian ya. Cepat bertindak dan jaga keselamatan kad pengenalan anda. Terima kasih. Kita nak ucapkan kepada Tuan Muhammad Akram Datuk Dr. Abdul Aziz, Peguam Sivil yang berkongsi berkenaan dengan kepentingan kad pengenalan ini.